بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita selamanya bersyukur kepada Allah SWT dapat kita bertemu pada malam ini untuk kita menyambung program kita dalam mengambil faedah daripada kitab kecil yang bertajuk Agar Selamat Daripada Godaan Syaitan, disertai dengan 20 resip penangkal. Ya, insyaAllah malam ini merupakan sesi yang kedua. Kita akan mula masuk pada perbahasan dan penjelasan di dalam kitab kecil ini. Dimulai dengan bab yang pertama, iaitu di bawah tajuk Syaitan dan Tipu Dayanya. Baik, kita langsung saja baca apa yang dipaparkan pada bab ini, iaitu pada bahagian A di bawah tajuk Definasi Syaitan dan Jalan yang ditempuhnya. Dalam bahasa Arab, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Ubaidillah, syaitan, iaitu asy-syaitan adalah nama bagi semua yang buruk akhlaknya, keras dan kasar tindakannya, dan senang membantah atau bertengkar, baik itu daripada kalangan manusia, jin maupun haiwan. Jadi dari istilah bahasa, syaitan itu adalah iaitu satu nama yang mana berkaitan dengan sifat, iaitu buruk akhlaknya, keras, kasar tindakan, suka membantah atau bertengkar, dan kesemua sifat ini, iaitu buruk akhlak, keras tindakan, kasar tindakan, senang membantah, suka bertengkar, ada kepada 3 jenis makhluk ini, iaitu manusia, jin dan haiwan. Cuma yang membezakannya nanti adalah bagaimana mereka mengurusinya, dan mengawalnya. Adapun haiwan, memang telah diprogramkan mereka seperti itu. Akal mereka terhad, limited, and yet program. Adapun manusia, dia boleh mengaturnya. Allah bagi akal untuk dia berfikir dan dia boleh mengatur, dia boleh buat pilihan. Jadi kita manusia ni, keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Begitu juga jin, makhluk yang tak nampak, yang sama-sama kita dengan jin itu diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk apa? Untuk menegakkan hak Allah Ta'ala, iaitu ubudiyah kepadanya. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Az-Zariyat ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu beribadah kepadaku. Makna ibadah liyuwahhidun, itu mentauhidkan Allah. Itu ibadah yang agung, diikuti dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi manusia dan jin, Allah beri mereka pilihan. Mereka boleh membuat pilihan. So they can choose between dua perkara, kebaikan, ketaatan atau kemaksiatan. Jalan ke syurga atau jalan ke neraka, you have, anda ada choice, pilihan.
Jadi pilih yang mana. Tapi pilihan itu mesti sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah. Adapun haiwan, dia dah program limited. Sejak dulu sampai sekarang, haiwan itu seperti itulah dia. Gajah walaupun dia besar, paling besar di atas muka bumi ni, manakala ikan paus paling besar di dalam lautan, manakala di udara barangkali burung yang paling besar adalah burung helak, burung herring. Betul? Herring. Ya. Namun luas cakupan jajahannya tetap sama, makanannya tetap sama, habitatnya tetap sama, dan mereka tidak menguasai dunia, tidak menjadi pemimpin dunia. Gajah walaupun dia besar macam mana pun tak pernah jadi pemimpin dunia. Begitu juga ikan paus tak pernah menjadi pemimpin dunia di lautan. Manusialah yang menguasai mereka. Kenapa? Allah berikan keistimewaan manusia sebagai apa? Pemakmur. Ya, wasta'marakum fiha. Pemakmur. Inilah di antara keistimewaan manusia di atas segala makhluk ciptaan Allah Taala. Baik. At-Tabari berkata, ya, At-Tabari rahimahullah, yaitu imam para mufassir, dengan kitab tafsirnya yang sangat terkenal dan kitab sejarahnya yang sangat terkenal, yaitu tafsir At-Tabari dan tarikh At-Tabari. Dia berkata syaitan adalah segala sesuatu yang melampaui batas dan durhaka, baik dari kalangan manusia, jin, haiwan maupun lainnya. Sebab itu kadang-kadang ketika kita berbicara, kita memarahi seseorang, kita buat satu permisalan ataupun perumpamaan, kamu ni jahat macam syaitan. Tu bukannya syaitan dia tu, tapi ciri syaitan itu adalah jahat, melampaui batas. Tu ya. Jadi ini adalah maksud dari segi istilah bahasa. Jadi suka melampaui batas, melampaui had yang telah ditetapkan, dan sangat durhaka. Ya, tiga-tiga perkara ini pun berlaku pada tiga makhluk ini. Sebab tu nanti jin dan manusia akan diatur oleh Allah Ta'ala, diatur oleh Allah Ta'ala agar ada batasan dan sempadan yang tak boleh dia melangkauinya. Itulah Islam, dia datang mulai dengan Nabi Adam AS sampai Nabi SAW, semuanya berada di atas jalan Islam. Ya, syariatnya berbeza-beza, tapi tauhidnya tetap sama, tak berubah, iaitu ani'budullah wajtanibut taghut. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jin. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan daripada jenis jin. Surah Al-An'am 112. Jadi syaitan itu daripada kalangan manusia dan jin. Ya. Syaitan ini adalah jin. Ya. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi SAW tentang penciptaan. Allah terangkan penciptaan malaikat daripada apa, jin daripada apa, iblis tu. Itulah yang mula-mula sekali derhaka kepada Allah, iblis. Ya, jin itu. Syaitan itu daripada jin, jin yang jahat. Ya. Di mana Nabi SAW menyebutkan tentang asal kejadian ciptaan mereka itu oleh Allah Ta'ala. Khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat itu diciptakan oleh Allah Ta'ala daripada cahaya. Ya, sebab itu malaikat ini istimewa mereka, cahaya nur. Ya, dan Nabi SAW pernah melihat malaikat Jibril dalam keadaan asli 2 kali. Kita dah sebut sebelum ini. Wa khuliqal jannu min marijin min nar. Adapun jin diciptakan daripada kobaran api yang menyala-nyala. Sebab tu ketika mana iblis dia enggan untuk menuruti perintah Allah agar sujud sebagai bentuk penghormatan, bukan sebagai bentuk ibadah, ketundukan dan penyerahan diri, bukan, sebagai bentuk penghormatan atas perintah Allah, dia tak nak. Sebab apa dia tak nak? Dia rasa diri dia lebih baik daripada Adam. Sebab apa? Dia kata, aku dibuat daripada api. Api kan hebat, menyala-nyala. Tanah lumpur, kotor. Ya. Jadi pelajaran penting daripada sini 2 perkara. Pelajaran penting daripada jin ni, syaitan iblis ni. Apa dia? Dia yang mula-mula sekali mengingkari perintah Allah. Nombor 1. Yang kedua, dia yang mula-mula merasa diri dia lebih baik daripada makhluk yang lain. Yang ketiga, dia mula-mula menggunakan kias, analogi, guna akal. Kias yang fasid. Yang keempat, dia yang mula-mula menonjolkan sifat mazmumah yang paling terjena, iaitu hasad, menghasilkan aba wastakbaraka, iaitu takabur dan menghasilkan enggan. Ini bencana orang yang memiliki sifat hasad.
Baik. Jadi ini 4 lesson learn daripada tabiat buruk, ya, syaitan, ya, dan sekutu-sekutunya. Kerana apa? Berbangga dengan diri. Sebab itu, di antara sifat yang paling membinasakan terhadap seorang Muslim, berbangga-bangga dengan dirinya. Tak kira dari sudut aspek apa pun. Semuanya itu adalah terlarang, berdosa besar. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Ya. Dan Adam diciptakan daripada apa yang telah diterangkan kepada kamu. Kata Nabi SAW. Daripada apa? Daripada tanah. Tanah lumpur. Tanah hitam. Ya. Kemudian dibentuk menjadi tubuh Adam. Maka kita belajarlah tentang penciptaan manusia dan bagaimana syaitan, Iblis tengok Adam AS ketika diciptakan. Dia tengok. Ketika Adam masih bentuk tanah. Ya. Kemudian Adam datang tengok dia. Adam pula Iblis. Ya, sebagaimana yang disifatkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Allah ciptakan Adam itu dalam ukuran 60 hasta. Dan nanti kita ahli syurga balik pada asal kita. 60 hasta tingginya. Tinggi tak? Memang ada tinggi. 60 hasta ni, satu hasta ni tangan ni. Katakan kaki setengah. Kali 60 kaki. Besarnya. Tu yang orang buat imaginasi filem tu, giant-giant tu. Gegas. Oh, tinggi. Nanti makin lama umat Nabi Adam makin kecil masih sampai kita kecil. Comel. Nanti masuk syurga balik pada asal. Tapi penduduk neraka lagi besar. So, gigi geraham dia saja sebesar bukit Uhud. Satu orang. Ini kita belajar dalam sifat-sifat neraka. Kenapa Allah membesarkan ahli neraka itu? Ada sebabnya. Telah berlalu penjelasan. Baik. Ya, jadi, ya, khalaqallahu Adam wa tuluhu sittuna zira'a. Ya, Allah menciptakan Adam itu tingginya 60 hasta. Nanti kita jadi ahli syurga insya-Allah. Mudah-mudahan itulah yang kita minta kepada Allah. Kembali pada asal kita. Saiznya semua sama, 60 hasta, dan umurnya rata-rata average seperti umur Nabi Isa AS diangkat ke langit. Sekarang. Ya, sekitar umur 30 lebih. Baik. Bagaimana Iblis ni dia tengok? Ya, ketika mana Adam AS Allah ciptakan, dia tengok tu. Step-step dia. Di antaranya disebut dalam hadis Nabi SAW. Lama sawwarallahu Adam fil jannah tarakahu ma sya'allah ayyatrakahu faja'ala iblisu yutifu bihi yanzuru ma huwa, ya, ma huwa falamma ra'ahu ajwa fa'arafa annahu khuliqa khalqan la yatamalak. Setelah Allah Ta'ala menciptakan Adam di syurga, Adam tu dicipta di dalam syurga, duduk dalam syurga, cipta dalam syurga, akhirnya nanti kembali ke syurga. Allah meninggalkannya selama beberapa waktu. Dan cipta tu Allah biarkan. Kemudian datang Iblis. Iblis pun mengelilinginya dan tengok dia, memperhatikan, ya, tentang ciptaan tersebut. Ketika melihatnya ajwaf, yang dia memiliki rongga. Kan kita ada rongga. Ni rongga-rongga dalam badan ni. Dia nampak. Iblis pun mengetahui Allah telah menciptakan makhluk yang lemah. Ini peluang dia. Dia nampak lemah makhluk ni. Tu. Dia diberikan ilmu, dia tahu. Ya, sebab itulah dia merasa dia lebih baik. Sebab dia konon-kononnya tidak ada sisi kelemahan. Memang manusia Allah sebut sebagai insan yang lemah. Khuliqal insanu dha'ifa dalam Quran. Ya. Khuliqal insan tu khaluqa, macam tu? Khaluqa tu. Dha'ifa. Dan lagi satu ada. Dia keluh kesah. Ajula. Tu ajula tu tergesa-gesa. Itu sifat-sifat manusia, banyak sifat lemah. Tapi bila dia berjaya mengatasi dan mengawal kelemahan, akan bertukar kelemahan jadi kekuatan. Manusia ni Allah beri keistimewaan, they can turn themselves from weakness to strength. Ya, dia weaknesses become dia strength. Ni yang hebat Allah bagi manusia. Baik, itu secara ringkas kita boleh baca tentang penciptaan Adam dalam kisah sirah ataupun perjalanan hidup Nabi Adam AS. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala banyak memberikan peringatan kepada manusia agar berhati-hati terhadap syaitan. Itu sudah mestinya Allah ingatkan dalam banyak ayat Al-Quran agar kita berhati-hati. Kerana dia adalah musuh kita yang pertama selama-lamanya. Sampai kiamat ditegakkan. Ya. Peringatan itu tak terhitung banyaknya. Ya, Allah ingatkan kita di dalam pelbagai ayat-ayatnya. Contohnya, Allah sebut dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 27. Ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaitan. Kamu boleh sambung? Ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya
بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما mana tu? Kama akhraja abawaikum minal jannah. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. Hai Adam, ya hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan, sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari syurga. Dia menanggalkan darinya kedua pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan satu tempat yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Ya, dan banyak lagi lah. Ya, Allah ingatkan kita, maka menunjukkan betapa perkara ini adalah perkara yang sangat penting, very important from all our hal-hal yang peringatkan oleh Allah. Di antaranya adalah iblis dan bala tenteranya. Ya, iblis adalah jin yang durhaka dan membangkang kepada Allah Taala. Yang membangkang itu dipanggil iblis, dan itulah yang Allah rekodkan, khabarkan kita di dalam Al-Quranul Karim ketika telah selesai penciptaan Adam alaihissalam, ditiupkan ruh. Adam alaihissalam pun berfungsi sebagai seorang manusia pertama di dalam syurga. Kemudian Allah ciptakan Hawa alaihissalam, bersuami isteri lah mereka itu di syurga. Tapi Allah peringatkan kepada keduanya, iaitu jangan mereka menghampiri pohon. Ya, jangan menghampiri itu. Namun apa yang berlaku? Ya, setelah diciptakan Adam, Allah perintahkan semua makhluk sujud sebagai bentuk penghormatan. Maka disitulah mulai penyimpangan oleh iblis. Ya, dia telah menunjukkan jati dirinya, dia sombong. Ya, dan Allah peringatkan kepada Adam dan Hawa, wa qulna ya Adam ya uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Dan kami berfirman, hai Adam, diambillah oleh kamu dan isterimu syurga ini, maka makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini. Dan syurga ya, yang penuh dengan kenikmatan, Allah beri kebebasan dan keleluasaan pada kedua-duanya. Makanlah, nikmatilah. Tapi ada satu saja larangan, iaitu jangan kamu hampiri pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk dalam orang yang zalim. Kenapa Allah sebut zalim? Sebab melanggar perintah Allah. Jadi menjadi satu faedah yang sangat penting, sesiapa saja yang melanggar perintah Allah, maka dia termasuk dalam kelompok orang yang zalim. Inilah yang kita sebut dalam sesi soal jawab tentang akrab diri dengan Al-Quran. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika humul amnu wa hum muhtadun. Para sahabat merasakan zalim situ adalah ya tentang kita. Memang Allah ciptakan kita ini, Adam, sering melakukan kesalahan, terjatuh. Maka bila terjatuh dalam kesalahan, maka itu disebut sebagai kezaliman. Ada kezaliman yang tak akan diampuni, ada kezaliman yang diampuni, dan ada kezaliman yang tak akan ditinggalkan. Sebagaimana Nabi SAW sebut dalam hadis, ada 3 jenis kezaliman. Kezaliman yang tak diampuni iaitu syirik kepada Allah. Dia mati dalam keadaan tidak bertaubat, maka dia kekal selama-lamanya di dalam neraka. Ini adalah dosa yang paling besar. Yang kedua adalah kezaliman yang Allah ampuni selain daripada dosa syirik. Berzina, berjudi, menipu, tidak mendirikan solat, dan berbagai lagi. Ya, dia tetap mendapat pengampunan daripada Allah, ya, atas kehendak Allah, masyiah Allah. Sama ada nanti di negeri akhirat dia dihumbankan terlebih dahulu dalam neraka untuk tempoh yang tertentu, atau langsung saja dia dimasukkan ke dalam syurga. Ini semuanya atas kehendak Allah. Allah yang menetapkan, kerana Allah adalah Al-Malik pada hari itu. Dia yang menghisap. Terserah kepada Allah untuk menentukannya. Tetapi kita di dunia adalah berusaha jangan termasuk dalam orang yang zalim. Jadi dengan itu kita mentaati perintah Allah. Dan kezaliman yang ketiga yang tak akan ditinggalkan, iaitu kezaliman sesama anak Adam. Ya, kesalahan sesama anak Adam. Jadi ini adalah perkara yang Allah peringatkan pada Nabi Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam ketika berada di syurga. Namun terjadilah apa yang terjadi, yang dilarang itu akhirnya terlanggari. Ya, akibat tertipu dengan kelicikan
kebijaksanaan syaitan. Nah, satu lagi pelajaran yang kelima, syaitan mereka adalah they are very smart. Very smart. Cerdas luar biasa. Dan sangat bersungguh-sungguh dalam melakukan misinya untuk menyesatkan manusia. Di syurga dia telah berjaya. Ya. Lalu apa yang berlaku? فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Lalu kedua-duanya digelincirkan oleh syaitan dari syurga itu. Ya, dan kedua-duanya dikeluarkan daripada keadaan semula. Dan kami berfirman, turunlah kamu sebagaimana kamu menjadi musuh ya bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan keselamatan hidup sampai waktu yang ditentukan. Inilah dia sejarah awal. Allah rakamkan, rekodkan dalam Al-Quran. Tinggal lagi kita sajalah yang mengambil manfaat. Ya, sebab itu kita sebut sebelum ini lesson learn, the most important, what happened dalam syurga ni apa dia? Jangan terjatuh ke dalam kesilapan yang kedua yang dilakukan oleh Nabi Adam AS. Sebab itu para rasul datang mengingatkan, jangan lakukan kesalahan. Ya, iaitu apa? Mengikuti bisikan syaitan. Ya, namun begitu pun, walaupun manusia kerap tergelincir, ya, tapi Allah memberikan satu jalan keluar. Ingat, kita sebut satu kaedah. Iblis berjaya menggelincirkan Adam dan Hawa AS, mengalahkannya dengan bisikannya. Namun kemudian syaitan dikalahkan dengan istighfarnya. Apa doa Nabi Adam AS ketika keluar daripada syurga? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tengok, Rabbana zalamna anfusana. Adam AS mengaku, ya Allah, kami telah melakukan kezaliman terhadap diri kami. Ya, anfusana, terhadap diri kami. Ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Jika engkau tak mengampuni kami, ya. Wa illam taghfir lana. Terus macam lupa. Tarhamna. Wa tarhamna, dan tak merahmati kami, la nakunanna minal khasirin, dan saya kami termasuk dalam orang yang rugi. Lalu Allah ampunkan dosa, ya, kesalahan itu. Ya, masya-Allah. Allah dia Maha Pengampun. Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Afu, Maha Pemaaf, Maha Pengampun, dan At-Tawwab. Mintalah doa, mohon kepada Allah. Kita ni banyak dosa. Baik. Jadi iblis adalah jin yang derhaka dan membangkang kepada Allah Ta'ala, ya, yang telah menciptakannya dari api. Kita dah sebut tadi. Kemudian ia menempuh jalan untuk menyesatkan manusia, merosak kehidupannya dan mengeluarkannya dari kemuliaan taat kepada kehinaan maksiat. Syaitan mengajak dan menipu daya manusia untuk menuruti hawa nafsu dan syahwatnya. Ingat ni. Inilah dia tabiat. Ya, biografi ringkas tentang siapakah itu syaitan. Ya, siapakah syaitan? Ya, syaitan adalah padanya dia menempuh jalan. Jalan dia satu je. Misi dia satu, untuk menyesatkan umat manusia, dan dia hampir berjaya. Ya, kecuali orang-orang yang beriman tak dapat dia kuasai. Tapi majoriti manusia dapat dia kuasai. 8 bilion penduduk dunia sekarang, 6 bilion kafir. Mengikut statistik anggaran yang terdiri daripada orang Yahudi, Nasara, penyembah api, Majusi, ateis yang tidak ada agama, ya, yang murtad keluar daripada agama. Bakinya sekitar 2 juta. Dari 2 juta juga berjaya dia sesatkan, dia gelincirkan. Ya, dapat dia keluarkan, dia murtadkan, dapat juga dia, ya, membawa manusia kepada perkara-perkara maksiat. Nah, inilah syaitan. Ya, sebab itu ahli syurga dengan ahli neraka berbeza bilangan. Ahli syurga sedikit, ahli neraka paling ramai. Nabi SAW buat perumpamaan seperti seekor domba yang hitam, berlegam, hitam. Kemudian ada setumpuk warna putih. Itulah ahli syurga. Jadi kita nak kelompok mana? Yang sedikit ke yang banyak? Sedikit. Yang sedikit iaitu memiliki ciri-ciri ahli syurga. Semoga kita termasuk dalam yang berwarna putih tadi. Amin. Sebagaimana yang diperumpamakan oleh Nabi SAW. Jadi syaitan dia tak pernah putus asa, tak pernah jebul. Sebab dia telah memohon kepada Allah. Qala wa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. La ughwiyannahum ajma'in. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau ya Allah, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Iblis ni satu lagi pelajaran penting daripada dia. Dia cakap dia pasti buat. Dia cakap dia pasti buat.
Manusia cakap belum tentu buat. Ya Allah, ya insya-Allah aku akan berubah. Insya-Allah aku akan datang masjid solat Jumaat. Sampai kesudah. Dengan ayat tu tak datang masjid sampai mati. Nampak? Iblis dia bercakap, dia berbuat. Dia hebat iblis ni. Walk the talk. Dia bukan NATO, no action talk only. No. Dia bercakap dan dia berbuat. Dia menepati janji dia hadapan Allah. Dia kata, ya Allah bagi aku kesempatan. Aku akan menyesatkan mereka semuanya. Allah beri izin. Dengan luas rahmat yang Allah bagi. Ya, tak apa kalau buat, tapi ada satu syarat. Satu syarat, iaitu akan ada orang yang kamu gagal untuk menguasai mereka. Ya, nanti akan datang penjelasan siapakah mereka yang tak akan berjaya ditipu oleh syaitan. Dan Allah memberikan khabar gembira itu di dalam ayat Al-Quranul Karim yang nanti akan datang penjelasannya. Baik. Jadi syaitan dia telah berikrar memohon izin daripada Allah. Maknanya syaitan masih lagi menjaga adab dia kepada Allah. Minta izin dulu sebelum nak buat. Ya, walaupun itu merupakan keberanian yang luar biasa. Masya Allah. Allah Ta'ala dia maha luas rahmatnya hatta terhadap hamba-hambanya yang apa? Yang ingkar kepadanya. Syaitan tokoh keingkaran nombor satu. Ya. Dia akan cari jalan supaya menjatuhkan martabat kemuliaan anak Adam kepada kehinaan sepertinya. Jadi syaitan mengajak dan menipu daya manusia untuk menuruti hawa nafsu dan syahwat. Jadi jalan untuk bagaimana syaitan menyesatkan manusia dua jalan. Iaitu hawa nafsu dan syahwat. Ya. Sebab itu perkara yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang berjalan menuju kepada Allah, pertama dia mesti melakukan apa? Jihadun nafs. Ni jihad terhadap diri sendiri. Melawan hawa nafsu, melawan syahwat. Sebab itu Allah syariatkan amalan khusus puasa pada bulan Ramadan. Kemudian ditambah dengan puasa-puasa sunat. Untuk apa? Untuk menundukkan hawa nafsu. Hawa nafsu akan terangsang bila perut terpenuhi dengan pelbagai nikmat. Sebab itu ahli puasa mereka berjaya menyempitkan jalan syaitan dalam pembuluh in our nervous system. Countless numbers tempat syaitan berjalan, berlari dengan laju bila banyaknya makanan kita makan. Menatijahkan apa? Bila dah makan banyak, berat, badan letih, mesin beroperasi, heavy duty. Kemudian mengalirkan darah yang laju. Syaitan pun laju gerak dia. Membisik-bisikkan, mencerita-ceritakan itu ini. Itu yang duduk dalam kuliah mengantuk. Duduk depan handphone, cekah biji mata. Walaupun waktu tadi mengantuk. Itu syaitan. Sebab itu bila berlaku demikian, berta'awuzlah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan diikutkan. Jika tidak, dapat kepadanya. Dan betapa banyak kita telah diperdaya oleh syaitan dari jurusan ini. Camkanlah ini. Baik. Kemudian bahagian B. Masih ada masa. InsyaAllah kita sampai bahagian B. Untuk sesi yang ketiga. Banyak tak bahagian B? Okey. Hawa nafsu syahwat itu. Hawa nafsu itu adalah perkara keinginan-keinginan manusia. Syahwat ini adalah perkara-perkara yang menjadi keinginan hawa nafsu. Faham? Bila kita hawa nafsu itu adalah bila kita makan sesuatu akan menghasilkan syahwat. Keinginan-keinginan lain pula akan datang. Makin cinta dia kepada perkara-perkara yang melalaikan dia daripada Allah. Dia faham? Syahwatnya adalah keinginan-keinginan terhadap dunia. Kerana memperturutkan hawa nafsu. Apa lawan pada hawa nafsu? Iman. Dia tak akan bertemu selama-lamanya di antara hawa nafsu dan iman. Jadi hawa nafsu dapat ditundukkan dengan iman. Bagaimana nak melalui iman? Iman tu datang dalam pelbagai cara. Dalam bentuk amalan. Contoh tadi puasa. Puasa tu dapat mengalahkan, mengendurkan hawa nafsu. Supaya hawa nafsu tu stabil. Dia tidak memimpin. Tapi dia dipimpin. Maka bila hawa nafsu dapat dipimpin, maka kecillah kecenderungannya terhadap syahwat-syahwat dunia. Tak tertipu dia dengan dunia. Dan syahwat merupakan fitnah. Sebab tu fitnah yang dihadapi oleh manusia dari dua jalan. Satu, fitnah syahwat, keinginan-keinginan dunia yang melampaui batas, tak pernah merasa tercukupkan. Yang kedua, fitnah terhadap syubhat. Syubhat-syubhat yang masuk dalam jurusan agama. Dua perkara ini hanya dapat diatasi dengan iman dan ilmu yang sahih. Sebab itu syaitan sangat membenci majlis ilmu. Sebab itu syaitan di antara misi utamanya menjauhkan manusia daripada ilmu yang benar. Ilmu yang benar sedikit sekali orang suka duduk di dalamnya. Sebab tu kalau kita duduk dalam majlis tok guru mengajar, baca Quran, baca hadis, baca penjelasan, tak ramai orang minat. Tapi kalau kuliah tu banyak cerita penipu lara,
ramalan itu ramalan ini, politik itu politik ini, cerita itu cerita ini, ya, kisah-kisah dunia dan sebagainya, gelak ketawa dan sebagainya, oh penuh orang suka dia. Camkan, itulah dia. Ya, itu adalah majlis yang telah dimasuki oleh tipu daya syaitan merusi syubhat. Ya, masya-Allah. Inilah dia di antara ujian yang dihadapi, dan ujian ini hanya dapat diatasi dan dikenali dengan benar dengan neraca apa tadi? Iman dan ilmu. Ya, ilmu yang sahih. Sebab itu orang yang bertakwa, apa makna orang yang bertakwa yang sebenar? Semua kita ingin menjadi orang yang bertakwa, tapi takwa itu ada garis panduannya, guideline daripada Allah Taala, dan disampaikan oleh Nabi SAW, dirumuskan oleh para ulama. Ulama-ulama cuba membuat rumusan. Di antara rumusan definisi yang terbaik tentang takwa adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawab Allah. Takwa itu adalah an ta'mala, engkau beramal bi ta'atillah, dengan taat kepada Allah di bawah bimbingan cahaya Allah. Bimbingan cahaya Allah apa? Qala Allah wa qala Rasul, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian pada masa sama mengharapkan pahala daripada Allah. Ini takwa, separuh daripada makna takwa. Dia beramal dan dia berharap pahala. Jadi ini menafikan syubhat. Ini kan syubhat setengah orang, ahli sufi umpamanya, sufi yang tak betul ni. Dia kata tak boleh kita beramal untuk dapat pahala, itu syirik. Siapa ajar dia? Nabi SAW yang ajar bila beramal berharap kepada pahala. Telah berlalu bulan Ramadan. Hadisnya contoh, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Orang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan berharap pahala daripada Allah. Tu siapa yang kata tu? Tok guru? Ustaz? Bukan. Nabi SAW. Jadi seolah-olah dia telah apa? Mengingkari perkataan Nabi SAW. Apa hukum orang yang mengingkari perkataan Nabi SAW? Kufur dia. Ya, berhati-hati. Sebab tu pentingnya ilmu yang sahih. Banyak orang menyampaikan ilmu yang batil. Macam tadi. Tak boleh beramal ibadah harap pahala. Oh, itu makam orang awam. Oh, kita makam orang khusus. Ahli makrifat, ahli hakikat. Ini semua istilah-istilah batil yang diada-adakan oleh kelompok sufi. Ya, Nabi SAW tidak mengajar kaedah demikian. Contoh, itu kan, tu syaitan masuk melalui pintu apa? Syubhat tentang agama. Jadi takwa adalah, iaitu engkau beramal anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawab Allah. Baru separuh. Separuh lagi apa? Takwa. Wa anta truka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqab Allah. Kamu meninggalkan maksiat. Wa anta trukal maksiatallah ala nurin minallah. Di bawah cahaya bimbingan Allah. Nak tinggalkan maksiat, macam mana kita nak tahu sesuatu itu maksiat atau tidak? Dengan bimbingan cahaya daripada Allah. Allah terangkan maksiat dalam Quran. Apa dia maksiat? Ini dia. Maksiat paling utama nombor 1, syirik pada ini. Dan pelbagai lagi maksiat. Para ulama pun menghimpunkan ayat-ayat ini berserta dengan hadis Nabi SAW. Mereka pun menyenaraikan apa dia maksiat, dosa-dosa besar. Seperti yang disusun oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair. Lebih kurang 70 lebih dosa-dosa besar dimulai dengan syirkun akbar. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Haythami, Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullah karang pula kitab Az-Zawajir. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengarang juga kitab Al-Kabair. Lagi banyak dosa-dosa besar. Nampak? Supaya apa? Kita selamat. Jangan terjatuh di dalamnya. Ya. Tu. Jadi meninggalkan maksiat di bawah bimbingan Allah. Ya, maksiat itu ditentukan oleh siapa? Allah. Ya, Allah tetapkan, Allah nyatakan dan disampaikan oleh Nabi SAW. Maka jangan terjatuh. Ya. Sebab itu syaitan nanti kita akan lihat 7 jalan. Sekurang-kurangnya syaitan akan mencari jalan menyesatkan manusia. Melalui pintu pertama, syirik. Mula-mula syirik akbar, gagal syirik asghar, gagal syirik asghar, menerusi jalan bid'ah. Gagal menerusi jalan bid'ah, dosa besar. Gagal dosa besar, menerusi perkara yang mubah. Gagal mubah, menerusi perkara yang apa? Mengutamakan sesuatu yang tak utama. Dan begitulah seterusnya. Begitu liciknya dia. Ya, baik. Jadi pada masa yang sama, meninggalkan maksiat di bawah bimbingan Allah dan juga takhafu iqab Allah, takut terhadap iqab, hukuman, azab Allah. Maka jadilah orang yang bertakwa. Dua perkara ni memagar diri dia supaya on track atas as-sirat al-mustaqim, atas ketundukan, ketaatan, patuh kepada Allah. Boleh faham? Boleh faham InsyaAllah. Baik, bahagian B. Awal mula permusuhannya dengan manusia. Ya, tajuk yang seterusnya adalah tentang awal permusuhan. Ini adalah historical.
Ya, kronologi. Awal permusuhan bila berlaku ni di antara syaitan dengan manusia. Ketika Allah Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam, Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadanya, yakni kepada Adam. Sujud yang dimasukkan di sini oleh para mufassir bukan sujud tunduk ibadah kepada Adam, bukan. Iaitu sujud sebagai bentuk pemuliaan. Dan ini telah kita ajukan soalan sebelum ini. Ada dua jenis sujud di dalam Al-Quran. Allah sebut ada dua peristiwa berlaku dalam Al-Quran di mana Allah memerintah berlaku sujud kepada makhluk. Iaitu yang pertama yang ini. Allah perintahkan wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, kita dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Tu. Ya. Dan ingatlah ketika mana kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu pada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia enggan dan takbur dan dia termasuk golongan orang yang kafir. Baik. Ya. Apa sebab dia enggan? Ya, sebab dia bagi alasan. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam tu. Ya, dengan nada sombong. Ucapan ni pun dah sombong dah. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya, kerana apa? Dia bagi alasan. Tengok iblis gunakan, dia bagi alasan. Tapi alasan dia bukan berdasarkan akal, berdasarkan akal. Jadi inilah di antara kerosakan orang yang mendahului akal berbanding akal. Memahami agama guna akal, bukan menerusi agama. Inilah kerosakan ya, pada sebahagian ahli kalam. Akan datang perbahasan di dalam bab khusus akidah. Ya. Ketika mana kita membicarakan tentang aspek tauhid, iaitu yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Baik. Aku lebih baik daripada Adam kerana engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Seolah-olah Adam tu dia sedang berbicara dengan Allah Ta'ala yang tidak mengetahui apa-apa. Ya. Itulah mafhumnya. Ketika Allah memerintahkan untuk memuliakan Adam, maknanya Allah mengetahui kelebihan Adam AS berbanding dengan ciptaan yang lain. Malaikat ke dia atau syaitan, iblis tadi. Ya, tapi iblis dia mengunggulkan akalnya di atas nakal, atas wahyu. Maka dengan itu dia mendapat kemurkaan Allah Ta'ala. Ya, kerana apa? Dia telah tertipu dengan apa ni? Dengan syaitan ada 3 sifat. Yang sifat inilah yang membinasakan syaitan. Ujub, sum'ah, sombong. Rasa diri lebih hebat. I'm better than you. Itu dia. Ya, duduk seorang-seorang rasa aku ni bagus ni. Hebat dia, alim, hafal Quran, hafal hadis. Ceramah ni banyak, perlu dalil-dalil ni. Dia duduk seorang fikir begitu, orang tak tahu. Ya, dia sum'ah. Ujub, sum'ah ni pula dia suka dengar orang berbicara tentang dia. Duduk kedai kopi, ada satu kelompok tersembang-sembang tentang dia. Ustaz tu best lah. Tu power lah. Power betul lah dia. Dia pun rasa seronok dengan puji-pujian manusia. Woi, kuliah dia ramai follower, dia tengok ramai. Banyak bagi komentar hebat-hebat. Seronok lah. Dan dia rasa dia mulalah rasa itu, rasa ini dan sebagainya. Waliyahzubillah. Betapa halusnya dan liciknya syaitan menipu manusia. Gagal dia menerusi orang yang dia nak sesatkan itu, dia guna tentera-tenteranya yang lain, iaitu orang-orang yang berada di sekitar orang tersebut. Ya, syaitan ini jurus dia terlalu banyak. Kerana apa? Syaitan itu sangat berpengalaman. Apa tidak pengalamannya? Dia syurga lagi. Sampai sekarang. Ya, kalau kurikulum VT yang paling canggih sekali syaitan lah. Betul kan? Betul. Dia yang paling experience. Orang tanya kalau nak minta kerja, first apa? Setelah qualification. Yang kedua adalah experience. Kompetensi dia. Experience dia tak terlawan oleh siapa. Sejak hari pertama lagi, ketika dia diperintahkan untuk sujud pada Adam sebagai bentuk pemuliaan, sejak hari itu sampai sekarang pengalaman dia dalam menyesatkan manusia. Jadi seorang mukmin hendaklah sentiasa merasa khawatir terhadap keselamatan imannya. Hazar, sentiasa berhati-hati. Ya, kerana apa? Kita akan sentiasa diuji menerusi syaitan ini. Ya, sekali dia tembus, ya, maka hendaklah kita mengetahui tentang tembusannya menerusi tipu daya. Sebab itulah kemudian iblis dilaknat dan dijauhkan dari rahmat Allah. Laknat tu maknanya jauh daripada rahmat Allah, dilaknat. Iblis laknatullah. Maka tak salah bila kita sandangkan iblis itu dengan laknatullah. Kerana apa? Orang-orang yang mendapat laknat ini adalah orang-orang yang ingkar. Ya, iaitu orang yang mengkufuri Allah.
Maka dapatlah lakab pada dia. Macam contoh, Fir'aun, laknatullah sebab dia mengaku ana rabbukumul a'la, orang-orang kafir itu. Mereka itu mendapat laknat. Ya, tapi kita dilarang melaknat sesama mukmin. Dilarang kecuali dalam kes-kes tertentu. Ya. Allah Taala berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih." Ya, dan ingatlah ketika mana kami berfirman pada para malaikat, sujudlah kamu pada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Rabb-nya. Jadi jin itu sebenarnya adalah, ya, sebahagian daripada mereka menjadi iblis, menjadi syaitan yang jahat. Dan sebahagian mereka menjadi mukmin. Ya, sehingga Allah menjelaskan kepada kita tentang jin ini dalam satu surah khusus, surah Al-Jin. Jin. Cuba baca awal mukadimah surah jin. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Last sekali dia pun ingat. Ingat. Jadi inilah dia permulaannya. Ya, dan Allah Taala berfirman, qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin. Allah berfirman, keluarlah dari syurga kerana sesungguhnya kamu terkutuk, mendapat laknat. Ya. Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Surah Al-Hijr ayat 34 hingga 35. Tengok bagaimana Allah murka kepada siapa? Iblis. Ya, kerana berani melawan, mengingkari perintah Allah. Maka bertambahlah kedengkian dan kebenciannya pada manusia. Makin bertambah amarahnya kepada manusia. Ya, iblis ni dia rasa dia lebih baik tadi. Ya, banyak ni pengkisahan ini ya di dalam ayat-ayat Al-Quran. Maka para ulama telah mengumpulkan satu bab khusus membicarakan tentang biografi syaitan. Sebenarnya yang kita tunjuk sebenarnya contoh buku tu dalam bahasa Arab. Ya, barangkali ada buku-buku terjemahan yang membicarakan secara pastikan buku yang otentik. Ya, yang datang daripada dalil-dalil Quran dan hadis. Baik. Maka ia minta kepada Allah agar ditangguhkan ajalnya hingga hari kiamat. Nampak tak? Panjang tak umur syaitan? Panjang. Very experience tu. Kita kata tak boleh lawan dia. Anak Adam ni tak boleh lawan. Experience je syaitan. Dari sudut apa? Pengalaman. Tapi dia dapat dikalahkan dengan apa? Panduan ilahi. Inilah kita umat Islam. Allah bagi. Ya, satu perisai yang paling kuat, paling tebal, paling kukuh. Tak dapat ditembusi oleh syaitan. Iaitu Al-Quranul Karim. Sebab tu orang yang dekat dengan Al-Quran mengambil manfaat padanya, maka mereka akan berjaya mengalahkan. Bukan saja tak boleh ditembusi, mereka berjaya menghalau syaitan itu jauh daripada mereka. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok itu. Ya. Jadi dia minta tangguh ajalnya agar dia dapat menyesatkan manusia sebanyak mungkin. Sebagaimana dalam surah lain, Iblis menjawab kepada Allah Taala, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Inilah dia. Siapa yang berjaya mengalahkan syaitan? Ya, Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Ya, yang mukhlis. Mukhlisin lahuddin, iaitu mereka yang bertakwa. Iaitu dia tak berjaya. Ya, walaupun dia berjaya pada kali pertama, kali kedua dia gagal. Kali kedua dia berjaya, kali ketiga dia gagal. Dan begitu seterusnya. Dan satu lagi, dia gagal selama-lamanya. Ya, selama-lamanya Iblis gagal. Terhadap siapa? Dalam bertempur dengan seluruh para rasul-rasul, para nabi-nabi, para anbiya. Gagal dia. KO dia, take maut, kalah dia. Ya, Masya Allah. Jadi, dendam dia. Sebab apa dia dendam? Sebab Iblis telah dihukum oleh Allah Ta'ala. Ya, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Nampak? Banyak ayat-ayatnya. Iblis berjawab, kerana engkau telah menghukum aku tersesat, maka aku akan benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka, datang dari depan, datang dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ya, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur, yang dia taat. Majoriti terkalahkan olehnya. Dia datang daripada berbagai arah. Kita tak nampak dia. Jat dia duduk belah kiri, bisik-bisik kat telinga. Jat dia duduk kanan, bisik-bisik. Jat dia duduk depan, bisik-bisik.
Jad di belakang bisik-bisik. Tak berhenti bisik-bisik. Ya. Macam mana nak lawan dia ni? Dia tak pernah letih. Dia tak macam kita ada letih. Ada pasang surut. Dia tak, dia konsisten je, bahkan bertambah lagi dia. Bersungguh. Ya, namun demikian ada sisi-sisi kelemahan syaitan, iaitu bila dikalahkan dengan orang-orang yang benar-benar mukhlis, orang yang benar-benar berjihad, berjuang, berjalan menuju Allah. Baik. Jadi Allah Taala memerintahkan dia keluar. Ya. Juga agar ia berleluasa menjalankan tipu daya dan fitnahnya pada manusia hingga mereka dapat menjadi pengikutnya, temannya, bahkan menjadi penyembahnya. Sebab itu wajib kita ketahui tentang tipu daya syaitan. Allah Taala berfirman, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Qala rabbi. Maka Iblis berkata, wahai Rabbku, Rabbi. Iblis mengaku tak Allah itu sebagai Rabbnya. Walaupun dia ingkar, dia tetap mengaku. Dia tetap tahu mentauhidkan Allah. Itu adalah Rabbnya. Tapi dia tak mentauhidkan Allah di jurusan mana? Al-Uluhiyah. Dia ingkar. Dari sudut Ar-Rububiyah, dia iman, dia percaya. Itu Rabb. Itulah Iblis, dia makrifat kepada Allah. Dia kenal Allah. Sebab dia duduk di syurga. Ya. Tu. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya. Kalau begitu, bagi aku tangguh ya Allah. Sampai hari manusia dibangkitkan. Tu, sampai hari kiamat tu. Dia terus menjalankan misi dia agar mencapai visinya untuk sama-sama meramaikan ahli neraka. Dia tak nak masuk seorang-seorang. Oh, ni bagus ni. Bagus dari segi apa? Syaitan memahami konsep al-jamaah. Hidup berjamaah. Tapi berjamaah dengan kelompok yang mendapat kemurkaan Allah Ta'ala. Dia salah pilih jalan, salah haluan. Maka jangan kita jadi seperti iblis. Semoga Allah menjauhkan kita daripada termasuk dalam kelompok iblis. Kita nak bersama dengan kelompok siapa? Para Anbiya alaihimussalatu wassalam. Nak menjadi umat Nabi SAW bersama dengan Nabi SAW di dalam syurganya. Allah Ta'ala berfirman, ya, qal fa innaka minal munzarin. Kalau begitu, sesungguhnya kamu termasuk yang diberi tangguh. Ya. Allah bagi dia peluang. Okey. Baca agree. Allah setuju. Bagi masa. Bagi peluang. Ila yaumil waqtil ma'lum. Sehingga waktu yang akan ditentukan. Sampai hari kiamat, selesai sudah tugas dia. Dan dia mempersiapkan dirinya untuk menanggung azab Allah yang kekal abadi. Dan dia tidak bersendirian. Nanti akan kita diceritakan bagaimana senario yang berlaku di alam negeri akhirat, iaitu neraka. Syaitan membanggakan diri dengan berbicara pada Rabb Azza wa Jalla. Nampak? Betapa su'ul adabnya syaitan terhadap Allah Ta'ala. Dan betapa Allah Ta'ala menyantuni syaitan itu, melayani permohonan dia. Masya Allah. Ya, dengan hikmah yang Allah Ta'ala saja maha mengetahui. Ya, dengan niatnya yang busuk itu, tanpa takut dan tanpa memikirkan akibatnya. Sebenarnya syaitan dah tahu dah akibat dia, tapi dia degil, ingkar. Sama seperti orang-orang kafir. Dah mati, minta izin kepada Allah nak kembali dunia, tapi Allah sebut kalau dia balik ke dunia pun macam tu jugalah perbuatan dia. Dua-dua sama geng, sama jahat. Ya. Sebagaimana dalam firman-Nya, qala rabbi bima aghwaytani la uziyanna lahum fil ardi wala ughwiyannahum ajmain. Iblis berkata, wahai Rabbku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahawa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Sebab itu perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala ni, syaitan akan mengindahkannya. Oi, takkanlah dia tu sesat. Mukanya berseri, bersih, bersinar wajahnya. Tu muka orang soleh tu. Syaitan buat begitu. Ya. Apa salahnya kita gambarkan gambar orang soleh? Kita tengok gambar dia, kita ingat pada Allah. Sampai satu masa, apa salahnya kita buat patung pula? Apa salahnya kita bawa gambar-gambar Tok Guru dalam bukit kita? Apa salahnya kita hiasi rumah kita dengan gambar-gambar guru-guru, syekh-syekh? Untuk ingat kepada Allah. Akhirnya apa? Syaitan sikit-sikit paling-paling meletakkan darjat orang itu setara dengan Allah. Minta pada Tok Guru je. Padahal Tok Guru dah mati. Pergi solat bawa gambar letak. Baju letak gambar Tok Guru. Kereta letak gambar Tok Guru dia. Ini semuanya perkara-perkara melampaui batas yang dibisikkan oleh syaitan, yang dilarang oleh Nabi SAW, dilakukan oleh sebahagian daripada umat Islam. Nampak? Ya, kalau tidak dengan panduan Al-Quran, tidak dengan panduan hadis Nabi SAW, maka orang akan terjatuh padanya. Ya. Dan walaupun dia jadikan Al-Quran hadis, tapi dia juga dipalingkan oleh syaitan dengan syubhat. Apa salahnya? Bagus. Ya.
Kita tengok gambar tu guru, kita ingat Allah. Tu padahal sejarah telah menunjukkan punca pertama kali berlakunya syirik akbar di atas muka bumi, iaitu pada umat Nabi Nuh AS. Mereka menggambarkan wajah orang soleh. Mereka buat patung. Akhirnya mereka jadikan orang soleh itu yang telah mati sebagai wasilah. Akhirnya mereka menyamakan, menyetarakan orang soleh yang telah mati itu sama dengan Allah. Bagaimana? Menyeru mereka, minta pada mereka, pergi ke kuburan mereka, bercakap-cakap dengan ahli kubur itu. Akhirnya mereka telah tersesatkan, akhirnya menjadi kufur. Maka syaitan bertepuk tangan, bergembira-ria. Ni geng aku nanti. Namun begitu Allah tetap jaga agamanya dengan membangkitkan orang-orang yang akan mengingatkan mereka tentang hal itu. Dan syaitan bisik pula, itu kelompok sesat tu. Tu menyeleweng tu. Melawan mainstream. Ni amalan nenek moyang kita ni. Ni amalan tradisional, ulama tradisional ni. Ulama tradisional yang mana? Bukan ulama tradisional yang mensyariatkan perbuatan yang terhasil daripada kamu ikut bisikan syaitan. Ulama tradisional bukan ulama itu. Tu para sahabat, para ulama tabi'in. Itulah dia ulama tradisional yang kalau kamu nak rujuk. Tapi mereka letakkan ulama tradisional itu ulama yang datang kemudian. Ulama di pondok-pondok, di madrasah dan sebagainya. Bukan. Rujukan pun salah. Patutnya kalau nak disebut ulama tradisional yang mana? Yang ori, yang paling ori siapa? Tu para generasi salaf. Sebagaimana Nabi SAW sebut, khairun nas qarni, summa allazina yalunahum, summa allazina yalunahum. Tapi sayang mereka tak jadikan contoh ulama itu sebagai rujukan utama mereka dalam beragama. Padahal kita diperintahkan untuk jadikan mereka, kerana mereka adalah perwujudan realisasi natijah daripada tarbiyah Nabi SAW yang silsilahnya bersambung daripada para sahabat, tabi'in, tabi'in. Dan itulah yang kita Allah Ta'ala perintahkan untuk mencontohi mereka. Betapa berjayanya syaitan memalingkan manusia daripada mengikuti ulama yang benar. Mereka menggantikan dengan ulama-ulama yang menyimpang. Dan itulah yang telah kita sebut salah satu soalan pagi tadi, iaitu tentang ada sebahagian umat menjadikan ulama rahib mereka sebagai Rabb yang diibadahi di samping Allah. Ittakhazu ahbaruhum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan rabai-rabai rahib-rahib mereka itu sebagai tandingan-tandingan dalam beribadah kepada Allah. Para rahib Yahudi, para pendeta Nasrani. Kemudian berlaku juga pada para ulama di kalangan umat Islam. Maka ulama itu adalah ulama kusuk, ulama jahat. Tinggalkan mereka. Yang kita nak berjalan dengan ulama ul-akhirah, yang tetap yang disebut oleh Nabi SAW, al-ulama warathatul anbiya. Hadis ini sering dibaca tapi salah penafsiran. Apa makna ulama warathatul anbiya? Mereka bawa apa yang dibawa oleh Nabi SAW, menerima. Dan apa yang mereka terima, itulah yang mereka sampaikan. Tanpa tumpuk tambah. Tidak ada modification. Tidak ada deletion. Tidak ada addition. Copy paste. Tapi apa yang berlaku sekarang, yang orang kata ulama, mereka tu paling banyak buat penyimpangan, penumpuk tambah. Pandai-pandai menambah dalam urusan agama. Sebab itu perkara yang paling dicintai oleh iblis adalah apa? Setelah syirik, apa? Bid'ah. Bid'ah, mengadakan sesuatu yang baru dalam agama. Ini berlaku di kalangan para ulama yang berjalan di atas tipu daya tadi. Mereka merasa benar, rupanya mereka telah tertipu oleh syaitan. Sebab itulah berkata Fudail bin Iyad, kalau tak silap, al-bid'atu ahabu iblis minal maksiyah. Wal maksiyah yutabu minha. Wal bid'atu la yutabu minha. Ni kaedah. Iblis tu dia lebih suka, lebih cinta kepada pelaku bid'ah berbanding dengan pelaku maksiat. Dua-duanya itu berada dalam keberkahan Allah. Tapi iblis dia lebih prefer pelaku bid'ah berbanding pelaku maksiat. Sebab apa? Sebab pelaku maksiat, dia tahu dia buat maksiat dan dia ada peluang, dia ada chances besar untuk dia bertaubat. Tanyalah pada orang yang melakukan zina. Tanya dia, zina ni halal ke haram? Haram. Dia tahu. Berdosa tak? Berdosa. Tapi dia melanggar pasal nafsu. Meninggalkan solat dia berdosa tak? Dosa. Tapi dia tak buat. Dia tak menghalalkan yang haram, dia tak mengharamkan yang halal. Dia tahu. Tapi akibat kelemahan nafsunya mengikuti bisikan syaitan, dia terjatuh. Tapi ada peluang tak dia bertaubat? Ada berapa ramai kita lihat orang yang ketika mudanya ahli maksiat, menzolimi orang, tak solat, tak puasa. Pada bulan puasa berjudi lagi dia, bulan puasa lagi kuat berjudi. Tapi sampai satu saat, tiba-tiba dia menyesali, Allah bagi hidayah, bertaubat, dia jadi ahli masjid dia. Mati dalam keadaan ahli masjid. Luas rahmat Allah. Tetapi, kata Fudail bin Iyad, wal bid'atu la yutabu minha. Pelaku maksiat dia sekali-kali tak akan bertaubat. Sebab apa? Sebab dia ditipu oleh syaitan. Bagus ni. Selawat ni bagus. Ni tok guru bagi amalan ni.
Ya, dia kekal di atas tu. Walaupun kita nasihati, apa salahnya? Apa salahnya? Apa salahnya tu yang salah? Sebab itu bid'ah yang pertama dalam ibadah berlaku dalam bab apa? Berzikir beramai-ramai. Kita disuruh zikir bersama-sama. Kita tak disuruh zikir bersama-sama. Kita disuruh sama-sama berzikir. Faham? Masing-masing berzikir setelah solat tu. Yes. Bukan zikir bersama-sama. Kita disuruh sama-sama berzikir. Masing-masing berzikirlah dengan zikir masing-masing. Ada orang berzikir cepat. Ada orang berzikir lambat. Ada orang berzikir suara kuat. Ya, taklah kuat, perlahan. Ada orang perlahan, sederhana. Ada orang meringkaskan zikirnya. Ada orang mempercepatkan zikirnya. Betul kan? Betul. Sebab tu, zikir yang diajar oleh Nabi SAW setiap selesai solat rupanya, yang muafakah dengan sunnah Nabi SAW adalah, iaitu sama-sama berzikir. Bukan zikir bersama-sama. Tok guru seorang, tok imam berzikir, semua ikut. Bukan. Nampak tak? Berjaya tak syaitan menipu manusia? Memalingkan daripada sunnahnya kepada yang bid'ah. Sebab tu syaitan suka. Sebab tu bid'ah yang pertama berlaku di atas muka bumi ni setelah kewafatan Nabi SAW, bid'ah apa? Dalam bab zikir berjamaah. Sebagaimana, ini dah poin tutup ni, poin tutup. Sebagaimana tentang, iaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dikhabarkan kepadanya oleh salah seorang sahabat. Dia tengok di satu masjid ada orang duduk berkumpul ramai buat khalaqah. Kemudian ada tekung dia, khalifah dia. Khalifah dia kata apa? Maka pegang batu, lepas tu disebut. Sebut contohnya tahlil. Ya, la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Kira. Sama-sama ramai-ramai. Lalu salah seorang sahabat tengok dan dia balik, dia pergi ke rumah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dia kata tadi, ya, dia bersama dengan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, kalau tak silap, yang tengok majlis tu. Tengok para sahabat begitu teliti. Sebab perkara itu tak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Zikir beramai-ramai, zikir bersama-sama, buat halaqah, tak pernah. Lalu dia balik, dia jumpa salah seorang faqih alim, iaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Tadi aku lihat di satu sekian. Lalu dia tanya, apa yang kamu buat? Ya, aku tidak berani. Sebab itu datang tanya kamu. Sebab dia faqih. Lalu dia pun bawa, tunjukkan aku. Tengok sahabat, dia tak hanya menerima berita. Walaupun para sahabat semuanya adil. Dia nak tengok sendiri, betul ke? Tengok. Lalu apa ucapan Ibnu Mas'ud pada kelompok itu? Apa yang kamu buat ni? Oh, kami sedang berzikir, mengingati Allah. Ya, lalu kata dia, celaka kamu. Pinggan Nabi SAW belum retak, kainnya belum lusuh. Maknanya Nabi SAW baru saja wafat. Kamu dah berbuat sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Cepat dia berbalik. Lalu, alangkah baiknya kamu menghitung dosa-dosa kamu. Itu yang sunnah. Duduk, ya, istighfar, muhasabah diri. Itu yang Nabi SAW perintah. Bukan pandai-pandai reka ni buat inovasi dalam urusan agama. Dalam urusan agama tak boleh buat inovasi. Dalam urusan dunia, kamu nak buat inovasi, buatlah. Kalau dibenarkan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi SAW. Kamu dalam urusan dunia, kamu lebih tahu. Berbuatlah selama mana tak melanggar syariat. Tapi dalam urusan ibadah, Nabi SAW saja seorang yang authorized. Yang lain tak boleh. Inilah penyimpangan dalam bab agama oleh para orang-orang yang bersemangat dalam ibadah dan juga tokoh-tokoh. Atas nama ulama, mereka menggeserkan amalan-amalan baru. Lalu mereka kata, mereka ada alasan. Ya Aba Abdurrahman. Dia panggil gelaran, kunyah kepada Ibnu Mas'ud, iaitu Aba Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Apa dia kata? Ma aradna illa al-khair. Tidaklah ibadah yang kami buat ni, kami duduk sama-sama ramai-ramai, daripada istilah orang sekarang yang buat bid'ah ni, dia datang sampai pada kita duduk saja je. Sembang-sembang kosong dan kita buat ibadah. Ikut mereka. Macam tu lah. Alasan sama saja zaman sekarang. Kalau orang-orang seperti itu ditegur, dia kata begitu. Apa salahnya? Apa salahnya? Daripada kita sambut-sambut, ya, dengan cara orang kafir bermuzik, bernyanyi, kita tukar jadi nasyid. Contoh. Sama alasannya. Ya. Mereka menggunakan akal mereka, bukan menggunakan dalil wahyu. Ini macam sama persis seperti syaitan ni. Datang ke alasan bukan berdasarkan dalil nakli, akal. Ini tadi, kelompok tadi. Ini kelompok yang sangat dekat ni dengan sahabat tabi'in ni. Tapi tabi'in yang menyimpang, yang tak berjalan di atas salafus soleh. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tegur dia kan. Walaupun dia kata alasan, ma aradna illa al-khair, tidaklah kami berbuat ni, kami berhajat, kami beringinan buat ni, zikir ni, mereka kebaikan. Memang kalau sudut akal baik, berzikir, betul kan? Dia duduk saja sembang-sembang, nongkrong-nongkrong. Tapi apa jawapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kaedah yang sangat agung dalam menahan, menghalang daripada tersebar munculnya bid'ah. Dia kata apa? Kam min muridin lil khair lan yusibah. Berapa banyak manusia yang ingin kebaikan tapi tak meraih apa-apa. Buat ibadah, hajatnya dapat pahala, niatnya baik, tapi tak memenuhi syarat yang kedua, iaitu tak ittiba'ur rasul. Hasil daripada hawa nafsu dia tadi. Ni hawa nafsu tadi, syaitan masuk ke situ. Betul kan?
Ini contoh penerapan actual happening pada zaman sahabat. Dan itulah kaedah yang kita guna pakai sampai sekarang. Untuk menahan, menghalang daripada seseorang berani mensyariatkan, menggesekkan sesuatu amal ibadah yang tak ada daripada asalnya. Sebab agama dah sempurna. Nabi SAW ketika wafat, mission accomplished. Religion completed. There is no way for any particular personality, ya, sama ada dia ulama ke, tok guru ke, pak kiai ke, pak habib ke, dia dilarang untuk masuk bidang yang hanya authorized-nya adalah Nabi SAW. Sebab itu Allah ingatkan kita, sebagaimana kita sebut hadis sebelum ni, tetap akan ada sekelompok dari umat ini, ya, la tazalu ta'ifatun min ummati, yang kita sebut hadis pagi tadi, ya, akan tetap ada sekelompok taifah. Itu taifah apa? Al-Mansurah, yang akan menyampaikan yang hak walaupun dia dibenci, diberi gelaran berbagai, pedulikan gelaran manusia. Yang kita nak gelaran daripada Allah Ta'ala, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadilah kita para hawariyun, penolong-penolong, pembantu agama Allah. Sebagaimana Nabi Isa AS ada para hawariyunnya, ya, Nabi SAW ada para hawariyunnya, para sahabat. Dan hendaklah kita menjadi para hawariyun Nabi SAW, iaitu orang yang meneruskan legasinya, tetap istiqamah di atas tauhid, tetap istiqamah di atas sunnah, sentiasa menjelaskan pada umat agar berjalan di atasnya dan menjauhi diri daripada syubhat, hawa nafsu, terjatuh dalam maksiat, terjatuh dalam bid'ah yang sangat membinasakan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah panjang umur, kita akan masuk bahagian C, iaitu siapa yang selamat daripada tipu daya syaitan. Wallahu a'lam. Ya, semoga Allah memberikan kita kefahaman, kefakihan tentang agama dan berjalan di atasnya, terus istiqamah, teguh di atas sunnah, ya, dan mati di atasnya sebagaimana doa, ya, yang sering kita ucapkan, mengambil faedah daripada doa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, imam Ahlus Sunnah, iaitu Allahumma ahyina wa amitna 'alal Islam was sunnah. Dengan itu mudah-mudahan Allah kurniakan kita syurga seluas langit dan bumi, dapat bersama dengan Nabi SAW, ya, ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.